Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Niaga Awani pada jam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini yang kita saksikan sebentar tadi iaitu sidang media oleh Ketua Menteri Sarawak sendiri sebentar tadi. Antara butir bicara yang disampaikan dalam sidang media sebentar tadi iaitu berkaitan dengan pilihan raya negeri. Ini susulan dengan proklamasi darurat Sarawak 2021 yang telah pun dimansuhkan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong di mana dikatakan sebentar tadi jika PRN ini tidak diadakan, kerajaan GPS merasakan ia adalah suatu pengkhianatan kepada rakyat selepas mandat telah pun berakhir dan juga ia adalah penting untuk rakyat mendapatkan mandat semula. Itu antara apa petikan yang diperkatakan. Pada jam ini saya nak bersama dengan penganalisis politik Dr. Jennery Amir yang bersedia pada ketika ini. Dr. Jennery, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, kita melihat kepada ini adalah rentetan peristiwa yang kita sebenarnya boleh jangkakan pengumuman sebegini. Bagaimana kita membaca kesemua proses ini untuk rakyat memahami inilah prosesnya. Proklamasi darurat sudah pun dimansuhkan dan PRN itu harus diadakan untuk mendapat kembali mandat. Bagaimana proses ini adalah menurut kepada Perlembagaan Persekutuan dan juga Perlembagaan Negeri sendiri dan juga untuk orang ramai memahami sendiri, Dr. Jennery. Baik, apabila proklamasi darurat diisytiharkan tempoh hari sehingga menyebabkan kita tidak dapat mengadakan PRN Sarawak, maka inilah sebenarnya proses-proses yang perlu diadakan, iaitu TYT terlebih dahulu mengadakan perundingan dengan Yang di-Pertuan Agong sebelum Yang di-Pertuan Agong mengambil keputusan selepas mempertimbangkan semua perkara termasuk dari segi angka COVID-19 dan juga kesihatan rakyat dan juga dari segi demokrasi, maka akhirnya diputuskan apa yang sepatutnya diputuskan. Jadi sekarang sebenarnya terserah kepada SPR untuk menentukan bilakah pilihan raya ataupun tarikh pilihan raya perlu diadakan. Dan semalam SPR telah pun mengumumkan bahawa ia akan mengadakan satu mesyuarat khas mungkin dalam waktu terdekat, dan ini susulan daripada pengumuman semalam dan juga apa yang dinyatakan oleh Ketua Menteri pagi ini. Jadi persoalan paling besar dan relevan sekarang ialah bilakah pilihan raya itu akan diadakan. Okey, itu akan bidang kuasa SPR sudah pasti kita akan menantikan bagaimanakah itu akan dibincangkan oleh SPR sendiri. Dr. Jennery, tadi juga disentuhkan berkaitan dengan SOP sudah pun berhubung dengan pihak berkuasa dan juga pihak-pihak berkepentingan pemegang taruh untuk menentukan SOP terkini. Kalau kita mengambil contoh di Melaka sebagai contoh, kempen itu tidak dibenarkan perkumpulan dan sebagainya. Di Sarawak, bagaimanakah bayangannya pada pandangan Dr. Jennery? Meskipun kalau kita lihat kes itu secara puratanya mendata walaupun masih lagi tinggi, tetapi kes kemasukan ke hospital ICU masih lagi tinggi. Cuma mungkin vaksinasi itu menjadi antara alasan ataupun penyelamat sedikit untuk kempen kali ini. Perbezaan yang mungkin boleh kita jangkakan. Baik, PRN Sarawak ke-12 kali ini merupakan satu pilihan raya yang luar biasa, iaitu ketika kita berdepan dengan COVID-19. Tetapi saya percaya bahawa pihak KKM dan juga SPR dan juga pihak Kerajaan Negeri Sarawak akan terus mengadakan perundingan dan untuk membuat satu ramuan dan rumusan terbaik. Apakah SOP dan juga tata pelakuan yang dapat diadakan bagi pertama memastikan bahawa rakyat dan para pengundi pada amnya punya keyakinan tinggi. Kerana kalau kita perhatikan dari segi peratusan mengundi untuk pilihan raya negeri Sarawak yang lepas-lepas, yang paling tinggi adalah 80%, iaitu pada tahun 1969. Paling rendah ialah sekitar 63% pada 2006. Manakala dalam 2016, iaitu PRN ke-11, peratusan pengundiannya sekitar 70.1%. Jadi ujian cabaran utama ialah untuk memastikan peratusan mengundi itu berada di paras penasabah. Saya percaya bahawa SPR sendiri sama seperti di Melaka meletakkan sasaran sekitar 70%. Jadi untuk itu, dalam konteks perbincangan sekarang, paling penting untuk SPR, KKM mewujudkan SOP yang ketat dan juga tata pelakuan pengundi yang betul-betul dapat yakinkan para pengundi supaya mereka dapat turun mengundi. Dan dalam konteks ini, segala SOP yang telah pun dijalankan setakat ini saya fikir akan terus diperincikan dan juga dengan mengambil kira keberkesanannya di Melaka nanti. Adakah perlu dikekalkan ataupun diupahsuaikan dalam mengikut geografi dan penduduk pelbagai kaum
dan tersebar di seluruh Sarawak ini. Okey, Dr. Juneri, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kita akan berhubung dari masa ke masa kerana ini adalah proses yang berterusan untuk kita melihat. Kita sudah pasti menanti SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menentukan tarikh-tarikh penting ini sejurus selepas pembubaran DUN ini dan juga pengumuman proklamasi darurat ini dimansuhkan. Terima kasih Dr. Juneri. Sama.